oleh Juara Travel and Tours Sdn Bhd. Haji dan umrah satu kefarduan. Rasai pengalaman indah dan menakjubkan dapat menjejakkan kaki di dua tanah suci, Makkah dan Madinah dengan menunaikan ibadah haji dan umrah bersama Juara Travel and Tours. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ibu Duyufur Rahman yang dimuliakan, Debaran Mabrur masih lagi berada pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik yang terakhir 13 hari bulan Zulhijjah bermula dari malam 13 hari bulan Zulhijjah. Kami yang menginap di Maktab 56 Mina Muaisim, malam 13 hari bulan Zulhijjah, kami seperti biasa solat maghrib dan isyak secara berjamaah. Solat maghrib dan isyak secara berjamaah kami kerjakan secara jamak tamam takdim menurut penyelarasan muzakarah haji kebangsaan di dalam pelaksanaan solat di Masyair, di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Alhamdulillah, solat berjamaah jamak tamam takdim dapat disempurnakan dengan baik. Kebanyakan jemaah yang berada di sekitar Maktab 56, 57 bersolat di dalam perkhemahan, dan itulah majoriti yang dilakukan oleh jamaah haji. Kalau para alumni ada pengalaman yang lepas, khemah tempat kita berehat, khemah yang samalah di ruangan itu yang sederhana itu, Masya Allah Tabarakallah, kita mengerjakan ibadat iaitu solat berjamaah. Sangat sederhana, Masya Allah. Namun berita baik baru-baru ni, Maktab 45, 46, 47, 40 maktab yang berdekatan dengan Ibu Pejabat Tabung Haji, kedudukan maktab mereka, perkhemahan mereka sangat dekat dengan lokasi Masjid Kuwait yang membolehkan jemaah dapat berpeluang untuk sembahyang berjemaah dan beriktikaf di dalam masjid. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala, Allah Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, menyebut bertakbir atas nikmat petunjuk hidayah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, dan supaya kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Surah Al-Baqarah ayat 185 merujuk kepada aktiviti bertakbir. Sidang jemaah dimuliakan Duyufur Rahman, bagi jemaah haji, bertakbir hari raya ini setelah mereka memperbanyakkan talbiyah dalam keadaan ihram. Saat jemaah haji berada di bumi Arafah, hal keadaan mereka dalam keadaan ihram, mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Namun apabila sudah selesai ibadah melontar jamrah kubra pada malam 10 hari bulan Zulhijjah, kemudian bercukur bergunting, maka masuklah waktu untuk memperbanyakkan takbir hari raya Aidil Adha. Tidak ada lagi pensyariatan ibadah talbiyah berdasarkan ayat Quran ini. Dan takbir ini dikenali sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad, takbir yang mana yang disunnahkan setelah
selesai solat yang terkait dengan Idul Adha berdasarkan dalil-dalil daripada hadis daripada Saidina Umar, Saidina Ali dan Ibnu Abbas tentang hal ini, yang mana takbir muqayyad bermula dari subuh hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji sehingga asar hari tasyrik. Ketika saya bercakap ini, masih lagi jamaah haji kami berada di tanah suci masih lagi disyariatkan untuk bertakbir muqayyad ini kerana kami masih ada lagi waktunya sehingga kami ada zuhur dan asar. Hari ini 13 hari bulan Zulhijjah di tanah suci Mekah bersamaan dengan 12 hari bulan 7. Jadi kami ada lagi masa untuk bertakbir muqayyad. Takbir muqayyad disunahkan setelah selesai solat. Sebaik saja solat yang pada waktunya ataupun solat qada. Solat fardu, solat nazar, solat sunat. Solat sunat muqayyad, solat sunat yang ada sebab seperti solat tahiyatul masjid. Kerana takbir itu adalah syiar yang terkait dengan waktu. Dia pun tidak perlu bertakbir setelah sujud tilawah, sujud syukur, kerana kedua ini bukan termasuk pada kewajipan solat. Begitu juga tidak perlu bertakbir di luar hari-hari disyariatkan. Tidak diperlukan. Takbir muqayyad hanya khusus pada 5 hari, hari Arafah, hari Aidil Adha dan 3 hari iaitu pada hari-hari tasyrik. Juga berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Apabila kamu telah selesai menunaikan ibadah haji kamu, maka tetaplah hal keadaan kamu berzikir, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat 203, وَاذْكُرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Dan berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Dalam beberapa hari yang terbilang merujuk kepada hari-hari tasyrik, ayyamin ma'dudat. Sedang jemaah yang dihormati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takbir ini mengiringi baki amalan haji di bumi Mina. Baki amalan haji di bumi Mina itu merujuk kepada mabit malam 11, malam 12, malam 13. Juga yang dimaksudkan itu ialah mengiringi lontaran jamrah set 11, 7 yang pertama untuk jamratul sughra, 7 yang kedua al-jamratul wusta, 7 yang ketiga adalah al-jamratul aqabah ataupun al-jamratul kubra. Jadi takbir itu mengiringi, seolah-olah memberikan suatu iringan motivasi tahap tertinggi mensyukuri, la'allakum tashkurun, berdasarkan ayat surah Al-Baqarah ayat 185. Bermakna ada kaitan orang yang bersyukur dengan orang yang berzikir. Orang yang rajin berzikir, rajin mengerjakan solat, rajin bermunajat, kuat tawakal dia. Saat dia berusaha, dia bertawakal kepada Allah dengan cara dia meletakkan doa di awal, doa di pertengahan saat berusaha, dan doa setelah berusaha. Ini merupakan dalil betapa rancaknya aktiviti bersyukur. Hari ini kita bersyukur, hari esok kita tambahkan kesyukuran. Sedang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita meletakkan usaha kita untuk memperbanyakkan takbir, menghayati kebesaran dan keagungan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Supaya mereka menyaksikan pelbagai manfaat. Jamaah haji dapat melihat pelbagai manfaat
di dalam ibadah mereka saat berwukuf Muzdalifah, di Mina saat bermabit dan melontar jamrah. Dan pada ketika itu mereka berpeluang menyebut-nyebut nama Allah, bersyukur di atas segala rezeki yang diberikan kepada mereka, rezeki binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripada rezeki itu dan berilah sebahagian daripada rezeki itu kepada golongan yang sengsara lagi fakir. Surah Al-Hajj ayat 28. Sekadar itu dah barang mabrur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Rancangan Debaran Mabrur itu tadi dibawakan khas oleh Juara Travel and Tour Sdn Bhd. Hubungi segera 03-922-67105 dan cawangan Juara Travel di seluruh Malaysia untuk pertanyaan lanjut dan pendaftaran. Layari www.juaratravel.com.my. Jadilah yang terawal menyahut seruan Baitullah. Juara, pilihan kami. Berpengalaman selama 21 tahun dan telah membantu seramai 80,000 orang jemaah. Ramai berpuas hati dengan servis dan perkhidmatan yang diberikan. Hotel dekat, perkhidmatan 7 bintang dengan harga mampu terbang bermula RM6,990 saja. Dan bagi anda yang ingin pergi menunaikan haji dengan mudah, cepat dan selesa. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami dan baginda bersabda, "Wahai manusia, Allah telah mewajibkan ibadah haji ke atas kamu, maka berhajilah." Seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun?" Maka baginda diam sehingga orang itu mengajukan pertanyaannya 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku mengatakan ya, bererti menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup melakukannya." Kemudian baginda bersabda, "Laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Sesungguhnya binasanya orang-orang yang sebelum kamu ialah kerana mereka banyak bertanya kepada nabinya. Apabila aku menyuruh kamu melakukan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kamu, dan jika aku melarang kamu melakukan sesuatu, maka tinggalkanlah ia." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesiapa ingin melaksanakan haji, hendaklah segera dilakukan, kerana terkadang seorang itu akan sakit, binatang kendaraannya hilang dan ada sesuatu perkara yang menghalang." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah melakukan haji, iaitu haji yang fardu, kerana kamu tidak akan tahu apa yang akan menimpa diri kamu pada masa akan datang." Hadis riwayat Ahmad. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, "Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke Baitullah dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai-bagai jalan dan ceruk rantau yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana kurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin." Surah Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Bulan Zulhijjah ialah bulan pelaksanaan ibadah haji di Makkah bagi umat Islam yang cukup syarat untuk menunaikannya. Pada hari tersebut, para tetamu Allah melaksanakan satu rukun haji, iaitu berwukuf di Arafah. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang dianggap kemuncak rukun Islam. Perkataan haji bererti pergi atau menuju. Menurut istilah hukum Islam, haji bererti mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah kerana mengerjakan ibadah yang tertentu. Jelaslah bulan Zulhijjah adalah bulan menyahut ilahi dan menjalin persaudaraan sejagat. Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih 10 hari yang pertama dalam Zulhijjah dengan mentadbirkan adanya hari Tarwiyah, iaitu hari ke-8, hari Arafah, iaitu hari ke-9, dan hari Nahar, iaitu hari ke-10, iaitu disunatkan berkorban, mengucapkan takbiyah, ibadat haji dan lain-lain.
Hikmah penyembelihan korban pada setiap tahun menjadi latihan supaya umat Islam mempunyai semangat berkorban demi untuk menegakkan agama Allah dan keagungan umatnya. Selain itu, daging korban dapat diagih-agihkan kepada fakir miskin dan golongan yang kurang bernasib baik sebagai sedekah dan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala yuhibbul 'abdal mu'minal muhtarif." Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi hambanya yang mukmin dan yang berusaha serta berkemahiran. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Lembah Kelang 91.5 FM. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Buku baru terbitan IKIM bertajuk Model Pendidikan Islam Pembina Peradaban. Buku ini merupakan rangkuman perbincangan tentang elemen-elemen penting dalam pendidikan Islam. Antaranya ialah pengaruh pemikiran dan ideologi, peranan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan banyak lagi. Anda boleh dapatkan dengan cara WhatsApp 011-576-95400. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya.
Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kota Kinabalu 93.9 FM. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Negeri Sembilan 102.7. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Rancangan Islam Agamaku ini dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Situ Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Ya, syukur alhamdulillah kita nak teruskan lagi perkongsian di petang Selasa ini membawakan rancangan Islam Agamaku, dan kita nak bawakan juga rancangan ini menerusi di platform media sosial kita di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Anda boleh sama-sama tonton secara langsung di situ. Jom like, komen dan juga share. Ya, betul itu. Dan untuk anda juga ada soalan pertanyaan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Ya, betul Mona. Untuk rancangan ini terus kita nak membawakan perkongsian dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarah kanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Alhamdulillah bersama doktor di talian pada waktu ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Syukur, masya-Allah. Jom doktor, kita nak teruskan lagi perkongsian di petang ni doktor. Apa perkara baik yang boleh kita sampaikan kepada orang sekeliling kita, mesej dakwah tentang Islam. Inilah menerusi rancangan Islam Agamaku yang kita nak bincang-bincangkan perkara baik-baik ini yang boleh sama-sama kita salurkan untuk orang lain juga. Ya, betul. Dan untuk waktu ini doktor akan membincangkan tentang menghadapi musuh dengan aman. Ya, doktor. Silakan doktor, bagaimana kalau kita berhadapan dengan situasi ini doktor, ada musuhnya, ada saja orang yang nak buat tentangan, bagaimana kita nak menghadapi dengan aman, dengan tenang doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Mona, sidang pendengar. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada bicara kita pada minggu lepas, iaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat bersabar menghadapi tekanan daripada pihak musuh, iaitu Arab Quraisy. Jadi sahabat-sahabat yang beriman ini ditekan, diseksa dan sebagainya, sehingga salah satu contohnya adalah kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Jadi yang kena tu bukan Ammar seorang, ya. Ammar pun kena seksa, ayah dia pun kena seksa, mak dia pun kena seksa, ya. Jadi Rasulullah menyatakan, sabran ala Yasir, bersabarlah keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, maka sesungguhnya tempat janji bagi kamu semua adalah syurga. Jadi sini maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi panduan kepada kita menghadapi tekanan daripada pihak musuh ini dengan aman, dengan harmoni, dengan bersabar. Sebab kadang-kadang setengah orang Islam hari ini, ya, dia bertindak kasar, agresif. Boleh juga kita nak berkeras, ya, ada masanya, ya. Tetapi ada masanya kita bersabar, kita berlemah lembut, ya, kita menghadapi keadaan itu dengan aman, dengan harmoni. Sebab apa? Sebab kalau kita menghadapi dengan kekerasan, maka mudaratnya lebih besar lagi. Mudaratnya lebih besar. Jadi kalau orang dia macam ni lah, macam kita kata orang yang dibuli lah.
Kalau yang kena buli itu duduk diam je, biasanya sekejap je lah. Tapi kalau yang dibuli itu melawan, dah lah dia seorang kena buli, melawan pula. Yang membuli itu pula 10 orang, yang dibuli ni seorang melawan, maka teruk lagi lah kena, panjang lagi lah. Tapi kalau dia yang dibuli ni seorang, tapi dia duduk diam, dia sabar sikit lah memanglah kena juga. Tapi biasanya insyaAllah lepas tu dia sejuk lah orang tak akan kacau dia lagi dah jadi maknanya bukan kita redha dengan buli tersebut, tetapi bagaimana kita nak mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ini yang ditunjukkan oleh contohnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila meminta keluarga Yasir bersabar menghadapi ujian itu Jadi kita nak sambung melihat bagaimana beberapa contoh kesabaran, contoh menghadapi ujian ini dengan aman ini yang terdapat dalam hadis dan juga sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Misalnya siksaan yang berlaku kepada Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sayyidina Bilal ni dia hamba dan dia pun kira hamba ni kasta yang paling bawah lah. Zaman tu ada kasta kan. Jadinya dia apabila Bilal bin Rabah masuk agama Islam di Mekah, dia ditangkap dan dia tak boleh nak buat apa-apa sebab dia pun hamba kan. Tak ada harta dan sebagainya. Maka di sinilah siksaan yang Bilal hadapi itu dibaringkan di padang pasir yang panas, diletakkan batu di atas badannya sehingga orang menyatakan, ada orang menyatakan panas teriknya panas yang dihadapi oleh Bilal tu, kalau letak daging atas tanah ataupun daging tu boleh masak maknanya begitu panasnya. Macam kita pergi kolam air panas tu, kita letak telur dia air mendidih, air panas yang semula jadi itulah bahasa kita semula jadilah, semuanya ciptaan Allah yang semula jadi itu maknanya dia boleh memasakkan telur yang rebus itu. Begitu mana daging kalau letak atas tanah yang Bilal baring tu pun daging tu boleh masak. Bayangkan bagaimana panas yang dihadapi oleh Bilal radhiyallahu anhum ketika itu Di sinilah bagaimana sahabat Nabi melihat siksaan yang berlaku itu. Salah seorang sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adakah Sayyidina Umar mengangkat pedang untuk menyelamatkan Bilal bin Rabah? Adakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengangkat pedang memerangi orang yang menyiksa Bilal bin Rabah ini? Jawapannya tidak sebegitu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengangkat pedang untuk menyelamatkan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kerana kalau dia angkat pedang dengan Abu Bakar pun akan mati dibunuh. Bukan kata Bilal akan dibunuh, Abu Bakar pun akan dibunuh. Jadi oleh kerana tidak mengangkat senjata, tidak melawan, maka para sahabat masih terselamat. Jadi apa yang diceritakan, Bilal diseksa ni sehingga orang yang seksa ni kata, la tazalu hakadha hatta tamuta au takfura bi Muhammadin wa ta'budal Lat wal Uzza. Kamu wahai Bilal akan duduk macam ni, diseksa ni sehinggalah kamu mati ataupun kamu kufur dengan Muhammad dan sembah patung berhala Lat dengan Uzza. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia melihat siksaan yang begitu dahsyat dihadapi oleh Bilal bin Rabah. Maka apa Sayyidina Abu Bakar buat? Dia datang, dia berkata kepada penyiksa dia, orang yang seksa ni, Umayyah bin Khalaf ni, kata Abu Bakar, ala tattaqillah fi hadzal miskin hatta mata. Dia cakap lemah lembut. Lemah lembut lah rasanya bahasa, sebab kalau kita terjemah ni, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah pada keadaan orang miskin ini, orang yang susah ni, Bilal ni, takwalah kepada Allah, kesian kat dia. Hatta mata, sampai bila nak siksa Bilal ni, kan?
Jadi Abu Bakar orang tua dia cakap dia tidak berkeras maka maknanya kita boleh ambil pedoman daripada tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Maka orang yang siksa ni kata antallazi afsadtahu fa'anqidhu mimma tara. Engkau yang merosakkan Bilal ni. Engkau yang merosakkan, engkau ajak dia masuk Islam dan sebagainya sehingga dia kena siksa, maka sekarang selamatkanlah. Engkau jadi sebab wahai Abu Bakar yang menyebabkan dia siksa, sekarang selamatkanlah Bilal ni. Jadi ada jalan untuk menyelamatkan Bilal bin Rabah. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, af'alu indi gulam aswad ajlat minhu aqwa. Aku akan buat, aku ada seorang hamba, kulit dia hitam, gagah, ajlat, dia kuat, dia gagah, perkasa, kuat, lebih kuat daripada Bilal bin Rabah. Ala dinika, hamba yang aku ada tu pun ikut agama kamu, sembah berhala juga, kita tukar dua. Kamu lepaskan Bilal, aku bagi hamba kamu, buat tukaran. Jadi dengan sebab itulah menyelamatkan Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi sini kita dapat belajar satu pengajaran bagaimana menghadapi tentangan musuh itu dengan cara lemah lembut, dengan cara aman. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia ada kaedah dan juga caranya apabila kita dapat mengikut langkah-langkah seperti para sahabat kan, dan juga baginda Nabi pun melaksanakan dengan sebaik-baiknya apabila berhadapan dengan musuh. Kejap lagi doktor akan berikan lagi contoh-contohnya doktor yang boleh kita belajar menerusi tajuk ini insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم. Ketika anda mampu menunaikan salat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna. Ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Dengarkan seleksi lagu-lagu nasyid. Hanya di IKIM, inspirasi Inforia Islam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita nak teruskan lagi perkongsian dengan tetamu kita di sini. Alhamdulillah kita ada Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarakanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia, dan kita bincang dengan tajuk hari ini iaitu menghadapi musuh dengan aman. Ya, dan masih lagi kita membicarakan tajuk ini di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media. Kita bawa secara langsung, dan untuk anda ada soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112904004. Ya, betul. Doktor, kita nak sambung lagi, Doktor. Bagaimana cerita dan juga kisah yang boleh kita ambil pengajaran dalam tajuk apabila berhadapan dengan musuh ini kita hadapi dengan aman. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Syafiq, DJ Bona. Sama, Doktor. Tadi kita telah melihat bagaimana tindakan aman dan hikmah bijak yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi menyelamatkan Bilal bin Rabah daripada terus diseksa. Ia cakap dengan baik, bertakwa kepada Allah dan sebagainya. Begitu juga ada gambaran yang lain pula, misalnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ini semua cerita ini berlaku di Mekah pada awal-awal keislaman itu Abdullah bin Mas'ud menyatakan, wallahi laqad ra'aituna wa ma nastati'u an nusalliya bil ka'bati. Demi Allah, saya telah melihat akan kami. Saya melihat kami semualah kami tak mampu untuk solat di Kaabah. Maksudnya tak mampu nak menzahirkan solat itu dengan aman. Kalau pergi beribadat di Kaabah pun kena seksa, kena pukul, Nabi kena cekik, jadi tak mampu bersolat dengan aman ketika itu, hatta aslama Umar, hinggalah masuk Islam oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Umar ni sebelum dia Islam, dia banyak lawan Islam, lawan Nabi, banyak kita kata mungkin seksa orang Islam dan sebagainya. Jadi keras Sayyidina Umar ni, pekeng orang dia, garang orang dia, orang takut Tapi bila Allah bagi hidayah kepada dia, maka orang Islam jadi kuat, jadi berani. Maka kami pun dapat semayang di Masjidil Haram, makna semayang dengan aman. Dulu kami semayang sembunyi-sembunyi, takut-takut, baca pelan-pelan. Sekarang kami dah boleh zahirkan, baca pun baca kuat-kuat. Maka sini kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi, tidak wahai Rasulullah, tidakkah kita ini berada di atas kebenaran? Kalau kita mati pun kita benar, kalau kita hidup pun kita benar. Mati pun agama kita agama benar, kita mati atas Islam kita benar. Kalau kita hidup pun kita hidup atas kebenaran. Soalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidina Umar dia macam nak agresif sikitlah masa awal-awal keislaman itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, bahkan wallazi nafsi biyadihi innakum 'alal haqqi in muttum wa in huyitum. Bahkan demi jiwaku di dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala, kamu semua di atas kebenaran jika kamu mati dan jika kamu hidup.
Jadi situ Sayyidina Umar kata, kalaulah kita benar, fa fi mal ikhtifa'u, kenapa kita nak sembunyi-sembunyi, semayang takut-takut, nak sampaikan dakwah takut, nak zahirkan keislaman takut, nak isytihar kita ni Islam pun takut, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Sedangkan kita berada di atas kebenaran. Maka Sayyidina Umar berazam, kalau dulu dia takutkan orang Islam, ya, kalau dulu dia larang orang Islam buat begini, maka dia bersumpah untuk zahirkan sebalik tempat-tempat yang dia tak bagi itu, untuk zahirkan semula, ya. Jadi di sinilah maknanya mereka pun keluarlah bila dah ada Umar ni, ada orang kuat ni, mereka pun sahabat-sahabat pun keluarlah, ya, ada Hamzah dan sebagainya, tapi tidaklah perang, ya. Cuma tunjuklah bolehlah semayang, ya. Kalau nak ambil tindakan tu, orang Arab Quraisy yang kafir tu tengok, ada Umar ni yang kacau, ni ada Hamzah ni, dua-dua ni, ya, dua-dua ni dia tak pedulilah, ya. Kalau kacau dia angkat pedang je. Umar dia tak peduli, Hamzah dia tak peduli. Jadi maknanya rasa berani ketika itu. Tapi tidaklah Sayyidina Umar angkat pedang lawan, tidak. Cuma dia tunjuk haibah dia tunjuk kehebatan itu pun orang ramai Arab Quraisy yang kafir ketika itu rasa tak berani, rasa gerun untuk menghadapi sebahagian besar daripada umat Islam. Kalau Umar tak ada, mungkin mereka lebih beranilah. Tapi kalau nampak Umar, nampak Hamzah, mereka tak berani, ya. Jadi maksudnya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tidak membenarkan lawan, ya. Zahirkan keislaman, ya, dengan aman dan sebagainya. Kalau tak boleh, sembunyi-sembunyi, ya. Jadi ringkasnya daripada dua kisah ini, bagaimana kalau dalam dua keadaan, yang pertama kita masih minoriti, masih baru Islam, jangan tentang dengan kekerasan musuh-musuh kita itu. Sebaliknya tentanglah dengan hujah, dengan aman, dengan harmoni. Jangan sama sekali mengangkat senjata. Itu asasnya, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, bagi Muslim mu'allaf, ya, Muslim mu'allaf pun kita boleh ambil pengajaran daripada kisah ini. Sembunyikan dulu kalau rasa tak kuat, menyembunyikan keislaman, menyembunyikan ibadat, ya, solat dan sebagainya. Kerana itu juga yang dilakukan oleh sebahagian besar para sahabat Nabi pada awal-awal keislaman mereka ketika mana mereka berada di Makkah Al-Mukarramah, ya. Jadi dua gambaran itu adalah sebagai panduan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi tentangan daripada pihak musuh. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Itu dia panduannya ada di situ bagaimana kita berhadapan dengan pihak musuh dan juga orang yang buat tentangan dalam agama ini. Baik doktor, ada juga soalan kita dapat doktor, seperti sahabat kita ni bertanya, adakah mempunyai tahap-tahap yang tertentu apabila kita berhadapan dengan musuh? Mungkin tahap yang pertama ni kita boleh berlembut, tahap kedua kita mungkin boleh berkeras. Jadi bagaimana doktor? Kejap lagi doktor akan berikan pandangan di situ. Ya. Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk anda. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Saya mengesyorkan rakyat kita, khususnya majoriti penduduk Malaysia, mengambil tanggungjawab sendiri untuk menentukan arah negara serta nasib bangsa sendiri. Dalam pemilihan negara dan kerajaan, rakyat mempunyai kuasa yang amat tinggi dan penuh hemah untuk menentukan kebahagiaan negara. Negara kita memerlukan rakyat yang bertanggungjawab kepada negara. الهدي والأضحية من شعائر الله وتقوى القلوب وحرمات الله التي تعظم. الهدي في الحج والأضحية، والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم، والأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى أيام عيد الأضحى. سميت بذلك لأنها تفعل وقت الضحى، وهو ارتفاع الشمس في أول النهار، وهي تذكرنا بقصة الفداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام
حين افتداه الله بكبش من السماء. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. سورة الصافات الآية رقم 107. والأضحية والهدي شريعة التقت عليها رسالات الله جميعا، وقد جعل الله للهدي والأضحية ميقاتا زمنيا هو 10 من ذي الحجة وأيام التشريق 3 بعده. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. الآية رقم 28 من سورة الحج. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. You're bound. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Inspirasi Inforia Islam yang hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Bersama destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Ya, betul. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Kadir, merupakan pensyarakanan dari Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. Dan kita bincang dengan tajuk hari ini iaitu menghadapi musuh dengan aman. Baik. Sebelum kita berehat sebentar tadi, Doktor, kita dapat soalan daripada sahabat pendengar kita bertanya, apabila dalam kita menghadapi situasi musuh yang sedang menentang, adakah terdapat tahap-tahap tertentu, Doktor? Pertamanya, kita mungkin boleh berbicara dahulu. Kan kita bincang-bincang. Kemudian, kita mungkin dengan aman. Yang ketiga, mungkin ada sesi, ada berkeras. Jadi bagaimana, Doktor, dalam kita menghadapi situasi yang sebegini, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asasnya untuk kita menghadapi ini, saya setujulah maknanya ada tahap-tahapnya, ya. Kita melihat kepada jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah. Bagaimana kita nak mendapatkan kebaikan, maslahah, dan nak menolak kemudaratan, mafsadah, kemudaratan. Jadi kita kena imbangkan di antara maslahah, kebaikan dengan keburukan, ya, mudarat-mudarat, ya. Mana lebih besar itu, ya. Jadinya kalau dalam Al-Quranul Karim, ada dalam ayat Quran, dalam surah An-Nisa jika tak silap, disebutkan tentang apabila mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha wa yusta'tu'za'u biha, fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Iaitu apabila didengar ayat-ayat Allah dikufuri dan dicerca, makna Al-Quran tu dihina, dikutuk dan sebagainya, benda salah. Mendengar Al-Quran dihina, mendengar Allah Ta'ala dicerca, kata Allah, fala taq'udu ma'hum, janganlah kamu duduk bersama dengan orang yang hina ayat-ayat Allah, hina Quran tu, hinggalah mereka tukar topik kepada topik yang lain. Maknanya dalam Al-Quran ada panduan supaya kita menghadapi dengan aman, iaitu kita tak mampu nak mengambil tindakan terhadap mereka. Tak mampu mengambil tindakan, ya. Maka kita tinggalkan. Sebab Allah tak jadi lemah pun, ya. Quran tak rosak pun kalau orang hina Al-Quran, ya. Tapi bagaimana kita nak mencari maslahah kepada diri kita, nak menolak mudarat. Kalau duduk situ lama-lama, ya, kita rasa kita sakit hati, kita marah, kita mengambil tindakan yang tak sepatutnya, bergaduh, bahaya kepada keselamatan kita, ya. Ataupun mungkin lama-lama kita bersekongkol,
dia kutuk ayat Quran, kutuk Quran dan sebagainya, kita mungkin dikira bersekongkol pula. Maka jalan selamatnya, panduan dalam Quran, lari, tinggalkan majlis itu. Maka daripada ayat ni, tahapnya yang pertamanya, kita lari dululah. Lari dulu. Kemudian kalau kita dah ada kekuatan sikit, kita boleh bercakap, ya, supaya kita ambil norma-norma yang dipersetujui bersama, iaitu saling hormat menghormati. Ataupun kita ambil rukun negara. Kalau dalam negara kita, rukun negara kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara yang kelima tu, ya. Maknanya awak menghina agama saya, ya. Sepatutnya kita dokong rukun negara, ya. Kesopanan dan kesusilaan. Bila sopan dan susila ini, kita tidak menghina mana-mana agama, kita tidak mengutuk mana-mana sembahan, ya. Itu masuk dalam arti kata kesopanan dan kesusilaan, ya. Jadi kita boleh berhujah lepas tu, ya, sikit demi sikit. Dan kalaulah tidak ni juga masih lagi, maka kita ada rukun negara yang yang ketiga, yang keempat, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Barulah boleh ambil tindakan undang-undang, ya. Tapi bukan kita yang ambil sendiri, bukan kita pergi pukul kepala dia, pergi tikam dia kerana dia hina Al-Quran. Tak, kita ada tindakan melalui saluran undang-undang, ya, supaya jaga keamanan dan juga keharmonian. Jadi saya ingat antara step-step itu supaya hidup kita ni aman. Hidup kita ni tak bergaduh, tak berlaku perang di antara agama, di antara etnik-etnik yang berbeza. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan Doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir untuk tajuk menghadapi musuh dengan aman ini. Silakan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada 2 atau 3 contoh yang saya utarakan pada kali ini, saya ingat salah satu panduan kepada kita adalah untuk mengambil ibrah dan inspirasi daripada 2-3 kisah ini, bahawa kita boleh menghadapi musuh kita dengan lemah lembut. Ia bukan bermakna kita salah, bukan bermakna kita tidak benar, tetapi ia menghadapi itu supaya tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Kita nak selesaikan masalah, ya. Maknanya orang Islam dihina, diseksa. Bagaimana kita nak selesaikan masalah supaya orang Islam tak diseksa? Kita kena cari jalan. Kerana jalannya itu telah ditunjukkan contohnya oleh beberapa sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Masya-Allah, kan kali ikutkan apa yang kita belajar, kita tahu adanya strategi, adanya planning. Jadi semua itu diajar dan juga diberikan panduan dalam Islam. Masya-Allah. Terima kasih Doktor atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada kali ini. Insya-Allah kita akan jumpa lagi untuk siaran rancangan Islam Agamaku pada akan datang pula. Ya, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat pendengar, rakan-rakan penonton yang berada di Facebook dan juga di YouTube yang sudi like, komen, share dan yang titipkan juga nota-nota penting dalam perbincangan kita sepanjang pertemuan rancangan ini. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pulau Pinang, Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0. Rancangan Islam Agamaku itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Perkim Cawangan Datuk Keramat. Ayo kongsi pahala membantu saudara baru kita mendalami Islam dengan lebih sempurna di perkimdk.com. Ketika anda mampu menunaikan solat, berpuasa, membaca Al-Quran serta memahami ajaran Islam dengan mudah dan sempurna, ingatlah saudara baru seakidah kita yang sangat memerlukan bimbingan Islam dengan lebih sempurna. Sedikit sumbangan dari kita mampu membantu pembangunan mereka sebagai seorang Muslim yang baru. Ayuh menyumbang bersama Perkim Cawangan Datuk Keramat di perkimdk.com. Negeri Sembilan 102.7.
tiada ketentuan darimu, permudahkan segala urusanku. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungai.pusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Dia buat tanpa rasa lelah. Itu dipanggil samaratul iman. Hasil daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak heranlah kita dengar cerita para sahabat, kita dengar cerita para salafus salih, imam-imam Syafi'i dan juga imam-imam terdahulu. Mereka boleh solat sunat sampai 1000 rakaat. Mereka boleh baca Quran khatam beberapa kali, satu hari beberapa kali. Mereka boleh berzikir ribuan kali. Kerana apa? Kerana mereka tidak menganggap itu adalah satu beban. Mereka tidak menganggap itu adalah satu benda yang memenatkan, kerana mereka dah mencapai halawatul. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, seseorang yang mencapai halawatul iman, maksudnya dia meletakkan Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Ini yang susah. Jadi kita perlu tanamkan sedikit demi sedikit, dan juga kita pupuk supaya kita mendapat ataupun merasakan kemanisan yang telah digambarkan dan juga disebutkan oleh Nabi SAW. مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى
نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسا أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya diikin